terpengaruh dengan sajian-sajian, dengan promo-promo yang pelbagai sehingga kita tertipu. Oleh yang demikian, ayolah kita sama-sama hargai rezeki yang Allah beri pada kita dan elakkan menjadi orang yang berhutang. Orang yang berhutang, sebab saya sebut kebanyakan pembelian bila online ni Ustaz Rizal bukannya kirim duit. Dia adalah melalui potongan melalui kredit kad. Jadi kebanyakan rakyat Malaysia ini, percayalah, ramai yang berhutang kredit kad. Sebab kegairahan membeli. Sebab dia tak nampak duit tu bukan dia bayar. Bila bank telefon, dia marah balik bank. Aku tahulah bila aku nak bayar, dia marah balik kan. Masa nak sign semua akad bukan main cantik. Jadi kita tidak mau. Ayo kita kembali menginsafi dan juga bersyukur pada nikmat Allah dan jangan jadi orang yang membazir. Ayo kita jadi masyarakat yang bijak dalam membeli barang-barang keperluan. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Itu tadi pesanan biar bijak. Dan tentu sekali pesanan terakhir daripada Datuk Ustaz Siti Nurbahayaah ya, untuk berkongsi tips-tips terakhir supaya penonton yang lihatnya forum pada malam ini mula sedar supaya mereka nak jadi orang yang bijak. Datuk. Baik, ya, akhir kalam daripada Ustazah. Pertama, ingat kata pepatah Melayu, ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Yang kedua, sebaik-baiknya jomlah sama-sama kita berhemah dalam perbelanjaan kita semua. Jangan terburu mengikut nafsu kerana kita tidak tahu apa yang akan berlaku di masa akan datang dan kita bimbang duit simpanan kita dah habis. Yang ketiga, sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita kerana Ustaz Rizal, Dr. Farid ya, orang yang bersyukur di atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, mereka takkan mudah terpengaruh dengan sales-sales yang kita bincangkan tadi. Yang keempat, jom juga sama-sama kita cari pendapatan sampingan melalui bisnes online yang berkat ikut 8 ciri tadi ini, biar kita jadi bijak agar kita dapat sumber keuangan yang masuk balik ke dalam akaun kita dan kita nak mendapat sumber pendapatan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, bersederhanalah seperti mana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31, makanlah dan minumlah, janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan ambil guideline ni, pengguna yang bijak, pengguna yang berhemah. Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di dalam firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang bermaksud, dan mereka yang diredai oleh Allah ialah orang-orang yang apabila mereka membelanjakan hartanya, tiadalah mereka melampaui batas dan tiada pula bakhil kedekut, dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul-betul sederhana. Antara kedua-duanya cantik. Islam tak larang kita membeli, Islam tak larang kita menjual, tetapi ada tahap yang Allah gariskan dalam ayat yang Ustazah baca tadi. Jangan melampaui batas dan jangan pula sampai kedekut, ya Allah, sampai tak nak belanja, isteri beli itu ini dan sebagainya. Belanja jangan ikut hati. Ikut hati memang semua nak beli. Belanja jangan ikut emosi. Ikut emosi bila sales memang sangat happy. Kalau tak rancang dengan teliti, aduh boleh bergaduh suami isteri. Justru bijaklah atur strategi agar tidak memakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tu dia akhirnya. Saya nampaknya KP dan HP kena buat siri kedua lah. Ya, forum ni. Ada sesuatu yang dikongsikan oleh dua orang ahli panel ni kan. InsyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan, ya, seterusnya kita nak saksikan apakah kesimpulan keseluruhan dalam perbincangan forum pada malam ini. Saksikan. Baik, dengan kesimpulan itu tadi, maka berakhirlah forum Perdana Yerusalem pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada penaja Bank Islam Malaysia Berhad, kepada penganjur, KP dan HEP dan semua pihak yang terlibat. Tak lupa kepada panel, Dr. Farid dan Datuk ya. Semangat malam ini, insya-Allah. Moga-moga semangat itu diambil oleh penonton di luar sana untuk pastikan diri biar bijak. Jumpa lagi minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
Pada hari ini dalam tahun 1961, Jawatan Kuasa Perunding Setiakawan Perpaduan Malaysia telah mengadakan mesyuarat yang kedua di Kuching, Sarawak. Jawatan kuasa ini dianggotai oleh wakil-wakil Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah yang ditubuhkan pada bulan Julai 1961 bertujuan untuk membincangkan mengenai penubuhan Persekutuan Malaysia. Tokoh politik negeri Sabah, Donald Stephens, telah dilantik sebagai pengurusi, manakala Persekutuan Tanah Melayu telah diwakili oleh 7 orang perwakilan yang diketuai oleh Muhammad Khair Johari. Singapura pula diwakili 4 orang dengan Perdana Menteri Lee Kuan Yew sebagai ketua. Negeri Sarawak diwakili 8 orang diketuai oleh Yew Cheng Hee dan negeri Sabah 4 orang wakil dengan Datuk Mustafa Datuk Harun sebagai ketua. Dan salam sejahtera. Berita tengah hari edisi 18 Disember bersama saya Azlan Husin. Saudara Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS mengesahkan jangkitan COVID-19 dalam kalangan pesakit dan petugas kesihatan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTR Klang. Menurut pengarahnya Datuk Dr. Syahri Ngadiman, seramai 50 petugas kesihatan dijangkiti COVID-19 dan sedang mendapat kerawatan di Hospital Sungai Buloh. Jelas beliau, siasatan pasukan JKNS dan HTAR tidak dapat mengenal pasti punca jangkitan petugas kesihatan berkenaan sama ada berlaku sebelum pesakit dimasukkan ke hospital ataupun semasa pesakit berada dalam tempoh inkubasi iaitu selama 14 hari. Bagaimanapun keadaan terkawal dengan semua kontak telah jalani ujian swab dan di bawah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO. Pihak hospital sentiasa berwaspada dan memastikan pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP dan pemakaian alat pelindung diri PPE sentiasa dipatuhi. Orang awam dinasihatkan tidak hadir ke hospital sekiranya tiada urusan penting. Sebanyak 25,000 set peralatan pelindungan diri PPE berjaya disiapkan sukarelawan kawasan rukun tetangga KRT daerah Klang. Ia juga telah diagihkan kepada petugas barisan hadapan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang, pejabat kesihatan daerah Klang, ibu pejabat polis daerah IPD Klang Selatan, IPD Klang Utara dan pejabat trafik Klang Selatan. Selain PPE, turut diagihkan adalah pelitup separuh muka, cecair pembasmi kuman dan air mineral. Penyerahan dilakukan Pegawai Perpaduan Daerah Klang, Syahil Lawani Nordin kepada wakil-wakil agensi berkenaan. Seramai 60 sukarelawan terlibat bagi menghasilkan set PPE yang merangkumi gaun isolasi, tudung dan pelindung muka sejak bulan lalu yang terdiri daripada penduduk di 6 KRT sekitar